Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ia pasti menjadi sejarah. Hai guys, welcome to Homegrown. Saya Naili. Saya Fana. So Nelly, hari ni siap berbaju merah bertudung putih. Fana apa kurangnya? Berbaju biru tudung kuning. Ya, sebab hari ni kita nak sebut tentang kemerdekaan. Yes, bersempena dengan kemerdekaan tahun yang ke-66 tahun ini. Betul, 31 Ogos 2023 dengan tema Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Betul. Jadi Nelly, bercerita tentang kemerdekaan tak larilah dengan perkataan patriotisme, betul tak? Ya, betul tu Fana. Jadi pada pendapat Nelly lah, okay, in your own opinion kan, apa sebenarnya patriotisme pada you? Bagi Nelly, masa patriotisme tu maksudnya dia cinta. Maksudnya macam kita menciptakan negara kita. Kita sangguplah berkorban apa-apa demi negara kita. Dia macam bukan kita secara cakap je. Dah cakap saya sayang Malaysia. Bukan macam tu. Kita mesti kena tunjuk dengan simbol. Contoh macam masa hari merdeka, kita pacakkan bendera, kibarkan bendera ke, macam tu. Bukan secara cakap je lah kan. Kena bukti sekali. Betul. Fana Yelah, pula? cinta perlu dibuktikan. Okay, Ya, kalau betul. macam Fana pula, betul lah, macam sama lebih kurang apa yang Nelly cakap tadi. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya, betul. Dan pada masa yang sama, patriotisme ni tak lari dengan, bila sebut cinta ni, cinta ni dia ada, orang kata love language ni macam-macam. Ya, Sama macam kita bercinta dengan manusia. Ada orang cara tunjuk cinta dia berbeza-beza. So sama juga dengan rasa cinta yang nak ditunjukkan kepada negara. Betul. Jadi ada yang mungkin cara tunjukkan rasa cinta tu melalui perkataan. Ada yang mungkin melalui perbuatan. Jadi pelbagai-pelbagai inisiatif, asalkan yang membawa kepada kebaikan negara, kemajuan negara. So bagi Fana, itulah cinta akan negara. Ya, Dan betul. tidak lupa juga mengingati segala kata perjuangan-perjuangan Perjuangan yang kita tokoh-tokoh lepaskan. negara. Yes. Dan bila kita bersebutlah tentang perjuangan negara ni Nelly, tidak dapat dinafikan sekarang ni kita cinta akan negara. Siapa yang tak cinta kan? betul. Dengan keadaan aman, harmoni yang kita, Alhamdulillah. yes, Alhamdulillah, yang telah kita kecapi sekarang. Tapi mungkinlah rasa cinta itu kurang mendalam berbanding orang kata zaman-zaman dahulu di mana mereka ni memperjuangkan kemerdekaan ni Nelly. Ya, betul tu Fana. Berbanding dengan kita, kita ni lahir-lahir dah dalam keadaan merdeka. Ya, betul. Orang kata dah aman damai, apa minta dapat. Tak payah perjuangkan apa-apa pun. Dah ada dah. Ya, betul. Jadi benda itu mungkin bukanlah nak kata kita perlu lahir zaman yang belum merdeka lagi. Cuma betul. mungkin ini adalah faktor kenapa rasa cinta itu berbeza berbanding orang-orang zaman-zaman dahulu di mana mereka sendiri mengalami, merasai kesusahan dan orang kata penat lelah pengorbanan memperjuangkan satu kemerdekaan ni kan, Ya, betul tu Fana. Tapi Fana kan, bila Fana cakap macam ni, Nili baru teringat lah. Macam Nili ada lah rasa kelainan sikit. Macam Nili rasa dulu, masa Nili kecil-kecil lah. Nili tengok bila kita nak sambut mereka, rumah kat kawasan rumah Nili penuh dengan bendera. Faham? Dan kat kereta pun kalau boleh satu kereta nak balut dengan bendera Malaysia. Betapa betul. diorang cinta dan sayang dekat Malaysia dan nak buktikanlah rasa cinta diorang. Tapi sekarang ni rasa macam dah kurang sikit lah Fana. Betul. Kalau dulu Fana ingat lagi, bila keluar je daripada rumah tu, tak kira lah motor, kereta, Basikal sekali. iya, semua berkobar-kobar nak dapatkan bendera, nak make sure paling tidak satu Ya, akan bendera. tergantung. Betul. Tapi sekarang ni mungkin keadaannya dah berbeza. betul tu, Fana. Selain daripada ialah kita banyak menggunakan media sosial, pada masa yang sama nak menggantung-gantung bendera apa semua ni mungkin dah kurang kot. Mungkin tak ada masa kot Fana busy Ya, kan itu sekarang. itu mungkin juga. Tapi orang kata ini orang kata tidak melimitkan, membataskan lah. Orang kata rasa cinta terhadap negara. Betul tu. Jadi mungkin kita boleh throwback sikit lah kot Nelly kan. Macam mana negara kita ni boleh Yes, sambut untuk mereka. kita
orang kata kita lebih mendalami, mungkin kita nak kenang balik, mungkin bagi mereka-mereka yang macam nak refresh balik sebenarnya macam mana kita ni negara Malaysia ni yang tiba-tiba sudah merdeka. Betul. Mungkin apa? Ada banyak sejarah yang dilakukan sebelum ni. Betul. Jadi kami kongsikan beberapa orang kata di mana timeline-timeline yang penting tentang sebelum kemerdekaan ini berjaya diterima seperti sekarang lah. Betul. Okay. Dan ini sebenarnya bermula daripada zaman dulu lagi Nelly. Lama, 1400 Masihi. Lama betul kan? Yes. Ketika ini sejarah Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Tingkat Melaka lah. Yes, kalau ingat cerita bila waktu sekolah kan kita ada belajar sejarah, betul tak Nelly? Betul. Dan memang Fana memang selalu ingat dalam kepala di mana cikgu sekolah dulu mengajar yang kita punya negara ni bermulanya daripada Melaka tersebut. Ya, betul. Jadi sebenarnya daripada situ bermulanya kita punya orang kata tanah Melayu lah. Dan ketika itu Melaka memang hidup dalam keadaan yang aman damai. Dan Melaka merupakan kerajaan yang gemilang kerana 3 faktor. Okey. Yang pertama, pemimpin yang berwibawa. Yang kedua, sistem pentadbiran dan pemerintahan yang cekap. Dan yang ketiga, kedudukan strategik di pertemuan antara Asia Timur dan juga Asia Barat. Ni rasa macam ni pernah ingat lah ni belajar ni. Ya, betul. Kan kita ada selalu dipertekankan lah. Sebab Fana ingat lagi. Ini antara pinpoint utama yang memang sering guru-guru kita tekankan waktu belajar dulu di mana tentang Melaka ini sendiri. Dan ketika ini Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan utama khususnya bagi perdagangan rempah di Asia Tenggara. Yes, kita pernah hidup dalam satu orang kata populariti berkaitan rempah di Asia Tenggara. Dan pada ketika itu pula Islam telah muncul sebagai agama yang utama yang tersebar dan menjadi anutan seluruh penduduk di tanah Melaka ketika itu kerana rajanya sendiri sudah menganut agama Islam pada ketika itu. Yes. Tapi Nelly, orang kata langit tak sentiasa cerah. Dan mungkin kerana kepopularitian, begitu bahasanya. Populariti Melaka dengan segala kita punya hasil tanaman, hasil rempah, hasil mineral, biji timah dan sebagainya. Maka pada tahun 1511 kita telah dijajah oleh negara yang pertama iaitu Portugis. Yes, dan seterusnya diikuti dengan pada tahun 1641 Belanda telah menjajah tanah Melayu dan pada tahun 1824 British telah menjajah tanah Melayu melalui perjanjian Inggeris Belanda. Macam tu. Wow, ramai juga Fana yang menjajah sampai 3. Betul Nelly. Dan ketika British yang telah menjajah, semasa British menjajah negara kita, pada ketika itu mereka telah mencampur tangan dalam urusan-urusan pentadbiran yang sebelum ini urusan-urusan ini telah dikelola oleh Raja-Raja Melayu dan dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. Jadi bila adanya campur tangan British ni, maka telah wujudnya penentangan daripada rakyat-rakyat dan sebab tidak setujulah dengan campur tangan mereka ini, maka ketika itu lahirlah cerita tentang tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan negara kita yang kita sering dengar iaitu Dul Said, Datuk Canggut, Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela dan sebagainya. Tak silap Nelly lah. Pejuang-pejuang kita ni diorang ada cerita diorang sendiri kan Fana? Betul, sebabnya mereka ini kebanyakannya berjuang di tanah negeri masing-masing. Jadi sebab tu kenapa ramai sebenarnya pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan ini sebab mereka sendiri datang daripada negeri-negeri yang berbeza. Ya Nelly. Macam tu Fana, Nelly ada tambah sikit Fana. Selepas 313 tahun, British menjajah negara kita, kesedaran politik, nasionalisme dan pembangunan negara pada era 1920 dan 1930, penduduk tanah Melayu mula mendapat pendidikan. Maksudnya diorang dah start belajar tinggi-tinggi lah waktu ni. Diorang dah mulalah menimba ilmu orang kata. Diorang pun dah mula dengan start dengan mula mencetak. Contohnya macam majalah, cerpen, surat khabar. So waktu ni orang kata ini adalah cara mereka nak sampaikan ideologi nasionalisme tu lah. Betul, dengan cara menulis lah macam tu. Faham.
Dan mereka juga telah membentuk persatuan. Ada 2. Kesetiaan Melayu Singapura KMS, Kesatuan Melayu Muda KMM. Oh, kenapa wujudnya 2 kesatuan ni Nelly? Diorang membuat persatuan ini untuk mengusir penjajah dan membentuk kerajaan sendiri. I see. So mereka ni lah Nelly yang berjuang kata membawa suara lah untuk kemerdekaan ni. Untuk diorang menjagalah diorang punya kerajaan. I see. Macam tu. Tapi Fana, tentera Jepun diorang ke Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 sehingga 15 Februari 1942. Oh, so maksudnya tadi British. Lepas tu pada masa yang sama kita dah mencapai orang kata satu anjakan di mana dah ada ilmuwan. Betul, pendidikan lah. Dan seterusnya Jepun pula. Betul Fana. Jepun menduduki Tanah Melayu sehingga tahun 1945. Diorang menyerah kalah. Kerana bom atom menyerang di Hiroshima dan Nagasaki. I see. So maksudnya disebabkan adanya bom yang terhempas di sana, maka mereka pun orang kata back off lah. Dia menyerah kalah lah. Tak jadilah dekat situ, dah habis dah lah. Betul. Jadi selepas pengunduran Jepun tu tadi Nelly, maka ini telah membuka ruang pula kepada Parti Komunis Melaya PKM untuk menguasai Tanah Melayu. Tapi apa yang kita tak berapa gemar lah dengan cerita ini kerana ketika PKM ni dia menjajah negara kita, mereka ini menjajah dengan kekasaran Nelly. Berlaku kekasaran secara besar-besaran di mana sehingga mengakibatkan satu peristiwa di mana 3 orang pengurus peladang Eropah di Sungai Siput Perak telah dibunuh. Yes. Betul lah. Jadi kekerasan ini telah mengakibatkan Sir Edward Jan telah mengisytiharkan darurat kepada seluruh tanah Melayu pada ketika itu. Jadi apabila Sir Edward Jan ni suruh darurat, dengan itu PKM tidak berjaya menakluki tanah Melayu dan akhirnya British kembali berkuasa di tanah Melayu. Jadinya betul. Jadi apabila British telah kembali berkuasa pada tahun 1946, British telah menubuhkan Malayan Union. Biasa dengar kan? Dengar benar. MU. MU lain. Itu MU lain. Okay. Ini Malayan Union. Dan tetapi Malayan Union ini telah ditentang oleh seluruh rakyat di tanah Melayu ketika itu kerana ia cuba untuk menghapuskan institusi diraja dan juga hak keistimewaan orang-orang Melayu. Jadi nampak tak kat sini Nelly, sebenarnya orang kata institusi diraja dan juga hak-hak keistimewaan orang Melayu ni telah lama diperjuangkan. Daripada dulu lagi, daripada sebelum zaman kemerdekaan. Jadi sebab tu kenapa perkara ni kita tak boleh ambil remeh dan juga bukan satu perkara main-main tentang institusi diraja dan juga hak keistimewaan orang-orang Melayu ni. Sebab benda ni orang kata memerlukan tenaga, pengorbanan yang banyak untuk memastikan hal 2 perkara ini terus terjaga daripada dulu hingga sekarang. So sangat-sangat bermakna Nelly sebenarnya tentang perkara ni. Ya Fana, Nelly nak tambah sikit Fana. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menaikkan semangat pejuang penduduk Tanah Melayu untuk membentuk Parti Perikatan pada tahun 1952 untuk membuka mata British, membenarkan penduduk Tanah Melayu untuk mentadbir negara mereka sendiri. So kiranya waktu ni dah datanglah cerita Tunku Abdul Rahman. Ya, betul. Okay, dia membuat perpaduan kepada 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan India untuk menampakkan hasil perjanjian London pada 8 Februari 1956. Kiranya setahun sebelum kita punya Tarikh Merdeka lah. Betul. Dan diorang telah memberi petanda untuk persekutuan Tanah Melayu merdeka pada tahun 31 Ogos 1957. Tarikh yang sangat keramat lah ni. Ya, betul. So janganlah lupa tarikh keramat ni ya. Betul. Okey, setelah tuanku pulang daripada London, tuanku telah membuat perisytiharaan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Padang Besar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956. Kalau kita fikirkan kan, mesti pada kejadian tersebut, Fana tak dapat bayangkan macam mana perasaan rakyat-rakyat Melayu waktu tu dengar akhirnya kita nak merdeka. Yes. Mesti rasa happy, bangga kan. Mesti macam orang kata segala
pengorbanan, perjuangan, semua tu rasa macam berbaloi sangat. Betul tu Fana. Dapat rasa yang macam orang kata akhir je penjajahan ni comes to end. And kita akan merdeka, mempunyai negara kita sendiri. Ya Allah. Ya, betul. Menyentuh. Tapi pada 27 Mei 1961, Tuanku telah menggabungkan 5 buah jajahan, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk menjadi negara baru. I see. So itulah yang kemudiannya barulah wujud cerita Malaysia dan sebagainya. Okey, sebut tentang Tunku Abdul Rahman dan juga orang kata rombongan di London tadi. Suka untuk Fana beritahu kepada semua pendengar-pendengar kita, sebenarnya bukan sahaja Tunku Abdul Rahman yang pergi untuk berunding, tetapi rombongan ke London ini telah disertai oleh wakil Raja-Raja Melayu, iaitu 4 wakil Raja-Raja Melayu yang terdiri daripada Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu Datuk Haji Wahab Abdul Aziz. Seterusnya Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Yang ketiga, Menteri Besar Johor iaitu Datuk Muhammad Saif Muhammad Said, dan Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud. So mereka berempat ini adalah wakil daripada Raja-Raja Melayu. Dan pada masa yang sama terdapat wakil daripada Parti Perikatan selain daripada Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman. So terdapat juga Datuk Abdul Razak Hussein ataupun kita panggil sebagai Tun Abdul Razak, H.S. Lee ataupun kita kenali sebagai Tun H.S. Lee, dan juga Dr. Ismail Abdul Rahman, iaitu Tun Dr. Ismail. So mereka ini juga orang kata bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman untuk pergi ke mengikuti rombongan ke London semasa perjanjian untuk kemerdekaan itu diadakanlah. Dan yang seronoknya Nelly, sebenarnya rombongan ini telah dipersetujui oleh seluruh orang ataupun rakyat di Tanah Melayu ketika itu tanpa mengira ideologi politik. Maksudnya ketika ni Nelly, ideologi politik tu diletakkan sekejap dekat tepi, mereka bersatu padu untuk memastikan negara Malaysia ataupun Tanah Melayu pada ketika itu memperoleh kemerdekaan. Itulah saya tak sangka pula kan ramai yang follow Tuanku. Betul, ramai Nelly. Dan yang menyokong ini pula termasuklah EEC Turesinggem iaitu wakil orang Ceylon, Ahmad Bostamam iaitu ketua Parti Rakyat, dan juga pemimpin-pemimpin parti negara, wakil parti buruh dan seluruh wakil kaum serani. Terlalu ramai mesti semua macam rasa happy kan. Betul, dan mesti kita bangga. Dapat bayangkan maksudnya dekat sini tiada yang lebih penting melainkan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan itu sendiri. Jadi Fana suka bila kita dengar di mana segala ideologi politik, segala orang kata sentimen, persepsi tentang warna kulit, tentang bangsa tidak muncul pada ketika itu. Ya, diorang sehati sejiwa kan Fana. Betul, hanya untuk memastikan negara Malaysia mendapat kemerdekaan yang memang kita inginkan sangat pada ketika itu. Sebab semua pun memang kita dah ada kita punya aim untuk kita nak tamatkan semua dan kita nak merdekakan kita punya negara kita sendiri. Betul Nelly. Jadi mungkin dekat sini Fana rasa kita boleh teladani lah satu perkara di mana pada ketika itu merdeka menjadi satu titik di mana kesepaduan ini berlaku dan semua orang boleh bersatu padu walau apa sekalipun untuk memastikan kemerdekaan. Ya, betul, dan mungkin boleh diaplikasikan pada zaman kini di mana kita perlu mencari satu titik persamaan bagaimana untuk memastikan semua rakyat di negara Malaysia kini tanpa kira warna kulit, tanpa kira agama, tanpa kira kaum, bangsa mahupun ideologi politik untuk bersatu padu di bawah satu lembayung negara iaitu Malaysia. Kita kenalah majukan Malaysia ke depan. Takkanlah kita nak mensia-siakan pejuang-pejuang kita yang dah merdekakan negara kita. Betul. Dan Fana juga suka untuk highlight di sini, kalau kita perhatikan sebenarnya kita punya cara kita memperoleh kemerdekaan ini sangat-sangat unik dan juga sangat orang kata menyayat lah Nelly. Sebabnya kita memperoleh satu kemerdekaan menerusi satu rombongan. So ini membuktikan bahawa Malaysia ni daripada dulu lagi rakyat kita ni adalah
mempunyai profesionalism yang tinggi dan juga mempunyai orang kata budi dan orang kata apa kesantunan yang sangat tinggi. Ya, sebab tu lah ramai orang semua ikut untuk pergi ke rombongan itu. Yes, dan ini juga membuktikan bahawa kenapa Malaysia ni mempunyai satu sistem pentadbiran perundangan yang sangat sistematik. Ya, betul. Kerana daripada peristiwa memperoleh kemerdekaan ini sendiri kita dah nampak susunannya, strategiknya, strategi dia tersusun. Betul, dan itu telah membawa kepada Malaysia pada hari ini. Jadi jangan pernah kita sia-siakan apa yang telah pejuang-pejuang kita lakukan sebelum ni. Bukan mudah Nelly. Dan banyak halangan dan rintangan yang diorang lalui. Mungkin kalau kita sendiri hidup pada zaman itu pun kita tak dapat nak gambarkan kita tak mampu. Apa yang berlaku, dan kita tak dapat gambarkan bagaimana perih jerihnya untuk memperoleh satu kemerdekaan yang hari ini mungkin kita bukan kita kata kita tidak hargai, tetapi mungkin nilainya, rasanya tu dah semakin luntur. Kurang. Jadi banyak perkara yang boleh diperbaiki. Kita sayangkan negara kita, tetapi kita perlu mencari satu titik persamaan untuk bersama-sama, bersatu padu kembali. Kita wujudkan kembali sebuah negara yang lebih harmoni. Sekarang dah harmoni, nak harmoni lagi. Untuk maju ke depan lah kan. Untuk kita terus maju ke depan. Dengan era teknologi, globalisasi sekarang. Kita juga tak boleh orang kata mundur ke belakang hanya kerana orang kata salah faham dari segi ideologi politik maupun tentang bangsa, kaum dan sebagainya. Okey, jadi dengan itu kita nak akhirilah sesi kita pada kali ini. Semoga segala input yang telah kita berikan ini memberi manfaat kepada semua dalam menghayati dan orang kata meningkatkan lagi semangat patriotisme dalam diri seluruh rakyat Malaysia. Kami ucapkan salam kemerdekaan buat semua, dan jangan lupa kepada mereka yang menonton siaran pada kali ini, like, share and subscribe dan di YouTube dan kita punya TikTok. Live Your Homegrown. Yes, jangan lupa. Dan untuk mengakhiri sesi kali ini special sikit sempena bulan kemerdekaan, kita sediakan satu video klip khas untuk semua sebagai bukti cinta akan negara kita. Jadi sampai sini saja untuk siaran kali ini, dan semoga berjumpa lagi semua. Bye-bye. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita berada di Tugu Negara. Saya Naili. Saya Fana. Okey, hari ni kita buat apa kat sini, Fana? Okey, so hari ni actually kita nak cari beberapa orang awam untuk kita interview tentang soalan-soalan tentang kemerdekaan. Kita nak tengok diorang tahu ke tidak tentang negara kita. Betul. So let's check it out. Let's go. Okay, hi guys. Kita orang dah jumpa sasaran pertama untuk kita tanya tentang soalan tentang merdeka. Kita nak tengok dia tahu ke tak. So before that, boleh kenalkan diri sikit. Nama? Nama saya Husna. Okay, daripada mana Husna? KL. Oh, KL. Umur? 25. Okay, 25 tahun. So kita nak tengok dia tahu ke tidak tentang kemerdekaan. Okay, Nelly, soalan. Kita terus kat soalan. Soalan yang pertama. Siapakah bapa kemerdekaan? Senang ni. Senang ni. Senang ni. Nak tahu dia tahu ke tak ni? Tengku Abdul Rahman. Yes! Okay, betul. Tahniah. Tahniah, So, Husna. betul lah. Bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman.
guys. So, kita orang hari ni dah jumpa dah. Kita orang target dah. Ada kita. Okay. So, sebelum tu, hai. Nama? Saya Ika. Ika. Dari So, mana, Ika Ika? dari mana? Saya dari Terengganu. IC umur? 22. 22. Muda lagi. Muda lagi. Okay. So, hari ni Kak, actually kita nak tanya sikit lah. Satu soalan tentang kemerdekaan sebab kita pun dah dekat dengan 31 Ogos ni kan. Ya. Okay, jadi Nelly soalan. Okey, soalan dia. Senang je Ika. Relax. Dia nervous. Okey, soalan dia, siapakah bapa kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman. Ya, pandai. Betul. So dapat satu markah lah ni. Satu markah. Tunku Abdul Rahman. So betul. Terima kasih banyak Ika. Sama. Okey, bye-bye. So kita orang dah dapat. Kita Calon boleh kedua. second. Alright. So hi, nama? Putri Insyirah. Dari mana? Bangsa umur? 18. 18 tahun. So muda lagi ni. Belia kita. Belia negara. Okay. Okay. So Insyirah, kita ada satu soalan berkenaan kemerdekaan. Since kita pun dah dekat 31 Ogos ni. Betul. Okay. Jadi Nelly soalan? Okey, jadi sekarang ni tahun 2023. So sekarang ni tahun keberapa kemerdekaan? 90. Tak apa. Tak apa, ada masa. Relax. Tak pasti. Tapi mungkin 60. Teka je. 67. Yakin? Ini merupakan tahun ke-66 kemerdekaan. Hai Dek. Nama siapa? Nama saya Nasir. Oh, umur berapa? Berapa Nasib? Jam 4. Dah jam 4. So dah jam 4 berapa tahun? 10. Ha. Okay. 10. Okey. Betul. Walaupun dia pekik sama macam kita. Alah, sama lah. Okey Nasib. Hari ni kakak-kakak ni, kakak lah kakak lah. ni nak tanya satu soalan. Okey, Nasib boleh tak nyanyikan lagu Negaraku? Mesti pernah belajar kat sekolah kan? Ada nyanyi waktu pimpinan tu tak? Ingat tak lirik dia? Ingat. Okey, Okey, cuba nyanyi. sama-sama, Kita okey. nyanyi. 1, 2, 3. 2, 3. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rakyat bahagia, Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertahta. Sedang dia suara adik kita. power dia. Pandai dia. Bagus. Terbaik ni. Tunjuk sikit benda dia. Kibar. Sebut sikit selamat Merdeka. Okey, bye. Thank you. I've been living in a hole in the mountain, halo sings in there. Oh, these memories they keep on. Hai guys. Okey, so kita dah jumpa calon yang ke Seterusnya. Okey, kita tak boleh cakap sebab ramai sangat kan hari ni. Okey. Okay, so hari ni kita nak tanya soalan sikit lah dekat abang ni tentang kemerdekaan. So before that bang, boleh bagi nama sikit? Kenalkan diri sikit. Nama? Nama saya Syarif. Oh, Syarif. okey. Oh, abang dari mana bang? Saya daripada Shah Alam. Shah Ya, Alam. Shah Alam. Okey. Jauh so, kita datang. tanya orang Shah Alam ni tentang kemerdekaan. Okey, Nelly soalan. Okey, soalan dia. Ha. Kita tunjuk gambar lah ya? Jangan berdebat bang, jangan nervous. Berdebat tak? Jeng. Ni siapa bang? Allahyarham Tun Hussein On. Wah, pandai abang kita. Okey, betul. Okey. Terima kasih Soalan bang. susah sikit tak? Lama abang. Kita nak bagi soalan susah Ah, kejap tak kejap lah kita kan. Okey, terima Terima kasih kasih, banyak bang. bang. Yang kita orang. We get